Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Cikgu Romi. Kali ini kita akan pergi ke topik bearing untuk matematik tingkatan 5. Ya. Dalam bearing ini ada satu alat yang begitu penting, ya. Kita namakan dia kompas. Okey, ini adalah bentuk kompas. Mungkin ada di antara pelajar-pelajar yang pernah lihat dan ada yang tak pernah lihat. Okey, kompas. Ini kompas namanya. Dalam kompas ini kita ada arah, ya. Kompas ini adalah sejenis alat yang digunakan untuk menentukan arah, ya. Kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 223, kompas ialah sejenis alat yang digunakan untuk menentukan arah, ya. Menentukan arah. Okey. Hujung jarum bertanda pada kompas sentiasa menuju ke arah utara. Okey, dalam kompas kita ada jarum. Okey, ni jarum dia. Ni contoh jarum dia. Okey, ini jarum dia. Okey, biasanya hujung jarum ini dia ditandakan. Ditandakan, contohnya macam ni, dia akan sentiasa menunjukkan ke arah utara, ya, arah utara. Jadi bila dah tentukan mana arah utara, kita boleh tahu arah-arah yang lain. Okey, apa arah-arah yang lain yang kita ada? Okey, kita tengok kompas ini adalah arah-arah yang ada di dalam kompas. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama U. U ini adalah utara, di mana jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara. Okey, di bawah dia kita ada S. S itu adalah selatan. Okey, saya akan labelkan ini adalah utara. Ya, ini adalah selatan. Okey, selatan. Kita ada kiri dan kanan juga. Arah yang utama kita ada utara. Okey, bawah selatan. Okey, di kanan kita ada T, iaitu timur. Dan di sebelah kiri kita ada B, iaitu barat. Okey, itu yang utama. Okey, dia ada pecahannya lagi antara utara dan juga timur. Antara utara dan timur kita ada TL. TL maksudnya timur laut. Okey, di antara utara dan barat kita ada BL, iaitu barat laut. Manakala di antara timur dan selatan kita ada TG. TG itu bukan Terengganu. TG adalah Tenggara, ya, Tenggara. Manakala di sebelah di antara barat dan selatan pula kita ada BD. Okey, BD. BD bukan Bagan Datuk. BG adalah barat daya. Okey, itu adalah arah yang ada di dalam kompas. Jadi para pelajar kena tahu dan bukan hafal lah, kena tahu, ya. Kena tahu. Jadi kalau saya senang je nak ingat, yang laut itu berada di atas. Kita biasanya confuse yang ni. Timur laut, barat laut tu. Kita biasanya confuse tentang situ. Jadi kalau kita senang nak ingat, di bahagian atas tu laut lah. Okey? Di bahagian atas laut, di mana di sebelah kiri barat laut dan di sebelah kanan adalah timur laut. Okey? Semua harapnya boleh faham. Okey, kita teruskan dengan menyatakan arah kompas dalam bearing. Okey? Menyatakan arah kompas dalam bentuk bearing. Dia ada beza, ya, sudut. Dia akan melibatkan sudut. Kita ada dua. Satu sudut yang kita tahu bahawa itu adalah sudut kompas. Dan yang kedua adalah bearing. Bearing. Okey, biasa yang kita tengok adalah sudut kompas. Dalam lukisan kita sudut kompas. Manakala sudut bearing, macam mana kita nak labelkan? Macam mana kita nak tulis sudut bearing tersebut? Okey, kita baca yang ini. Bearing ditulis dalam bentuk 3 digit daripada 000 hingga 360. Contohnya. Kalau kita ada satu sudut. Okey, sudut kat sini adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah itu adalah sudut bagi kompas. Manakala kita nak tulis dalam bentuk bearing,
kita kena tulis 090 darjah. Boleh. Dia mesti ada 3 digit kalau kita nak tulis dalam bentuk bearing. Okey, dalam kita menentukan bearing juga, kita kena tengok perkataan. Okey, kita kena tengok pengukuran itu diukur dari mana. Okey, untuk makluman semua, pengukuran bearing kita ukur dari arah utara, ya, dari arah utara. Okey, ini adalah contohnya, ini adalah utara, makna pengukuran dia adalah dari utara ke titik yang kita nak cari bearingnya. Contoh yang ini. Okey, yang ini. Dari utara kita ukur sudutnya. Bukan, okey, yang ini salah ya, bukan kita ukur dari sini. Ini salah. Kita kena ikut arah jam. Pengukuran dilakukan mengikut arah jam. Okey, kita teruskan. Kita tengok contoh. Okey. Kita tengok contoh yang pertama ya. Kita tengok contoh yang pertama. Nyatakan bearing P dari Q bagi setiap berikut. Okey, ingat. Dari Q. Bila disebut dari Q, pengukuran diambil dari titik Q. Okey, kita tengok di mana titik Q. Kalau ini adalah titik Q. Nak ukur titik P. Jadi arah utara itu, okey, utara, selatan, timur, barat tu kita ambil di titik Q. Sebab dari Q. Sebab dari Q. Okey, jadi kalau sini kita tengok 135. Jadi bearing P dari Q sama dengan 135 darjah. Okey, ini dah memang 3 digit, jadi kita tak perlu masukkan kosong. Tak apa. Kita akan masukkan ini kepada tak payah perlu letak kosong, kita terus je 135 darjah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ini. Okey. Diberi kepada kita nilainya adalah 65 darjah 10 minit. 65 darjah 10 minit. Jadi, kita boleh tulis bearing titik P dari Q sama dengan 65 darjah 10 minit. Bolehkah kita tulis kopi tu? Bolehkah kita tulis macam tu? Sebenarnya tak boleh. Sebab ini 2 digit. 2 digit. Jadi kita kena tulis dalam bentuk, okey, kita kena tukarkan 10 minit ini kepada bentuk perpuluhan. Okey, kita kena tulis dalam bentuk perpuluhan. Kalau kita tak tahu macam mana nak buat, okey, saya akan tunjukkan menggunakan kalkulator. Macam mana kita nak tukarkan daripada minit itu kepada perpuluhan. Okey, kita ada 65 minit 10 darjah. Jadi, kita tekan 60, kita tekan tanda yang ada koma tu. Okey, tekan itu 60 minit 10 darjah. Okey, kita tukarkan dia 60 minit 10 darjah. Okey, kita nak tukarkan dia dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita tekan tanda sama dengan. Okey, tanda sama dengan. Kemudian kita tekan balik tanda tersebut. Okey, kita akan dapat 60.1666. Okey, jadi kita bundarkan dia, kita akan dapat sama dengan 65.2 darjah. Okey, itu cara kita nak tukarkan daripada minit kepada nombor perpuluhan. Okey, belum lagi. Ini belum lagi. Ini baru kita tukarkan dia.
Jadi dalam bentuk bearing kita tulis 065.2 darjah. Itu cara dia. Cara kita tulis bearing tersebut. Okey, kita tengok yang ini pula. Contoh yang C, ya. Contoh yang C. Contoh yang C ini kita ada Q-nya di sini, P-nya di sini. Masalah kita adalah sudut yang dibuat adalah melawan arah jam di sini. Okey, untuk pengukuran bearing kita kena ukur ikut arah jam. Kita kena cari sudut yang berada di sini. Macam ni cara kita nak cari sudut yang ada di sini? Okey, caranya mudah saja. Dalam bulatan kita ada 360 darjah. Jadi 360 darjah kita tolakkan dengan nilai ni 110 darjah. Kita akan dapat nilai sudut di sini. Berapa ya? Berapa? Kosong. Berapa? 6 tolak 1, 5. 3 tolak 1. 3 tolak 1, 2. 250 darjah. Jadi sudut di sini adalah 250 darjah. Jadi jawapan kita adalah bearing P dari Q ialah 250 darjah. Okey, diharapkan para pelajar dapat memahami bagaimana untuk mengukur bearing bagi setiap soalan yang diberi. Kita akan jumpa di lain masa, di lain ketika dengan video yang lain. Assalamualaikum.